Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberi kepada kita. Kita dapat bersama pada majlis yang mulia ini, majlis yang dihadiri oleh malaikat yang mendoakan kepada mereka-mereka yang berada dalam majlis zikr. Kerana ada bahagian malaikat dinamakan malaikat as-sayyahun, malaikat yang senantiasa meronda-ronda, menerbang satu tempat ke satu tempat untuk mencari di mana ada majlis zikir, majlis ilmu. Maka mereka akan turun melabuhkan sayapnya dan berdoa kepada orang yang berada dalam majlis itu tersebut, dan dengan mengatakan qumu maghfurun lakum, pergilah kamu dalam keadaan, kembalilah kamu dalam keadaan kamu diampunkan dosa, maghfurun lakum, kamu diampunkan dosa. Jadi salah satu daripada sebab-sebab kita mencari peluang-peluang, bukan peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang panggil kehebatan, tapi kita mencari peluang-peluang di mana kita dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Kita cari peluang-peluang yang ada, semoga dengan di antara mana-mana peluang yang ada itu bertepatan ataupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, peluang untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, pulang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu satu peluang ialah pulang berada dalam majlis ilmu. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pelajari, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 63 tahun. Sepanjang hayat Islam yang kita dapat pada hari ini adalah sekitar 23 tahun, kan? Daripada Nabi Muhammad berumur 40 tahun, Nabi Muhammad wafat. Yang sahih, yang paling tepat sekali adalah 12 Rabiul Awal. Jadi tarikh kewafatan itu adalah tepat 12 Rabiul Awal. Jadi tarikh kelahirannya, sebab itu sebahagian ulama, sebahagian itu dia tidak merayakan 12 Rabiul Awal itu, dia takut bertepatan seolah-olah merayakan hari kewafatan Rasulullah SAW 12 Rabiul Awal itu. Itu sebahagian yang tidak. Jadi memang tarikh kewafatan Rasulullah itu memang tepat 12 Rabiul Awal, tapi tarikh kelahiran Rasulullah itu tidak disepakat dalam 12 Rabiul Awal, ada tarikh lain lagi. Jadi Rasulullah SAW ini membawa risalah. Kita lihat bahwasanya yang menjadi mukjizat yang besar yang masih kita dapat hari ini, Al-Quran Karim yang ada di depan kita. Dan sekiranya kita membaca Al-Quran, kita menganggapkan seolah-olah Al-Quran itu dituju kepada kita. Awwala ma yunzil, seolah-olah dia baru diturun kepada kita saat itu. Maka khitab-khitab, apa panggil, tujuan-tujuan, apa panggil, yang disandarkan kepada ayyuhallazina amanu qul ya ibadi, itu semuanya adalah ditujukan kepada kita yang dengan ini. Jadi kita rasa amat risau akhir-akhir ini. Kita lihat yang utama sekali kita lihat sekarang ini adalah bagaimana pengimarahan surau dan masjid itu sendiri. Kita lihat di mana satu ayat Quran dalam surah Luqman menceritakan suatu kaum, sewaktu mereka berada di dalam kapal yang dipukul ombak dan badai, mereka bergoyang-goyang. Itulah mereka zakarullah, mereka mengingat Allah. Wa iza wasyat, dan apabila mereka sampai kepada destinasi selamat, wafar nasi Allah, mereka lupa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sikap manusia yang bila diuji dengan segala-galanya, sebab ujian itu untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila selepas berjaya dalam ujian itu, nasi Allah, lupa pada Allah dan kembali kepada tahap asalnya.
Kita walaiyazubillah. Sirah yang saya cuba nak bawa sepanjang masa di surau ini dah sampai ke penghujungnya dalam kisah buku ini. Tapi insyaAllah kita akan ambil lagi kisah-kisah bagaimana contoh para sahabat mencintai Rasulullah SAW. Kita melihat bahawasanya selepas Rasulullah kembali daripada Hajatul Wida, haji perpisahan tahun ke-10 Hijrah, maka Rasulullah balik dan di situ dah nampak bahawasanya agama Islam itu dah sempurna. Sebab itu dalam ayat yang turun ialah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu akan agamamu dan aku lengkapkan akan nikmatku dan aku reda Islam menjadi agamamu. Wa raditu lakumul Islam madina. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Wala yuqbal, dan Tuhan tak terima agama selain daripada agama Islam. Sebab itu kita alhamdulillah bersyukur kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam. Jadi di akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW itu sudah menjelma dan turun ayat juga iza jaa nasrullahi wal fath, dan apabila datang pertolongan Allah, nasrullah wal fath, dan pembukaan kota Mekah, wa ra'aitan nas, dan kamu lihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong, banyak-banyak. Fasabbih, bila kamu berjaya dalam satu benda itu, bukan kamu celebrate ataupun kamu buat dengan merayakan suatunya, tapi Rasulullah kata, hadis ayat Quran kata, fasabbih, kamu bertasbih, mensucikan apa yang kamu buat ini, bihamdi rabbika, dengan memuji Allah di atas kamu berjaya ini, wastaghfirhu, dan kamu minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ini Allah bagi, ini contoh pembukaan kota Mekah, dan begitu juga dengan kejayaan-kejayaan yang lain kita dapat. Yang bila kita dapat satu-satu kejayaan itu, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih, dengan beristighfar. Kok ada salah silap dalam kita mengendalikan suatu benda ini, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila dua ayat ini turun, memaklumkan seolah-olah Islam dah lengkap, Islam dah hampir sempurna, dan Nabi Muhammad pun dah berumur 63 tahun. Kita lihat bahawasanya Nabi Muhammad berdakwah selama 23 tahun ini mudah sempurna dan menguasai kedudukan, maka mulalah kelihatan tanda-tanda bahawa baginda akan meninggalkan kehidupan dan manusia sebagai seorang manusia. Ia hanya terpancar melalui perasaan Rasulullah SAW, jelas melalui ucapan Rasulullah. Jadi melalui ucapan kata-kata Rasulullah itu kita jelas bahawasanya Rasulullah ini dah nak meninggalkan ini. Contohnya Rasulullah kata dalam hari Arafah, dia kata semasa bulan Ramadan tahun 10 Hijrah, baginda beriktikaf selama 2 tahun, selama 20 hari. Maknanya sebelum daripada tahun yang ke-10 Rasulullah beriktikaf selama 10 hari saja. 10 hari saja. Tetapi saat tahun yang ke-10 ini, mana akhir tahun yang ke-10 ini, Rasulullah beriktikaf 20 hari. Dan Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW bertadarus Al-Quran sebanyak 2 kali. Sebelum ini hanya 1 kali saja setahun. Jadi kalau kita, masalah juga lah, kalau kita, contohnya kalau kita umur kita makin banyak kita baca Quran, kita katakan semat akhir, tapi yalah, kita kena berdoa lah bila akhir umur, saat menjelang kita kata lagi kita berusia banyak ni, maka kita kena banyakkan amal. Jadi Rasulullah ni saat perakhiran Rasulullah ni, Rasulullah tambah lagi amalan-amalan ini. Iktikaf selama daripada dulu 10 hari, ini dah 20 hari. Daripada tadarus, dia bersama dengan Jibril datang untuk menghafazkan Rasulullah SAW melalui tadarus sebanyak 2 kali di bulan Ramadan ini.
Dalam sebulan haji juga Rasulullah berkata, Musa berkata, sesungguhnya aku tidak pasti, entah aku tidak akan bertemu kamu lagi selepas tahun ini di tempat ini buat selama-lamanya. Jadi kata-kata ini kita boleh pegang bahwasanya Rasulullah dah membayangkan bahwasanya usianya dah hampir-hampir tiba. Rasulullah pun berkata, pelajaranlah semasa Rasulullah mengajarkan haji itu. Rasulullah kata, khuzu anni manasikakum, pelajarilah daripada aku ibadat haji kamu, kerana boleh jadi aku tidak akan berhaji lagi selepas tahun ini. Maknanya belajar elok cara urusan mengerjakan haji pada tahun ini, sebab mungkin tahun ini adalah tahun terakhir, tahun depan aku tidak akan bertemu kamu lagi dah. Justru kita dapat pahamilah bahawasanya ini adalah perpisahan Nabi Muhammad dan merupakan saat-saat yang Rasulullah bayangkan akan masa depan yang akan berlaku. Jadi kita pun sama juga kalau kita kata mungkin kita tak akan bertemu lagi selepas ini. Kenapa cakap macam tu? Janganlah cakap macam tu. Wartawan pun tanya pula, ada tak arwah ni kata, dah, arwah kata ini adalah makanan yang terakhir. Dia cuba nak ulaskan itu. Bila orang tu sakit, orang tu kematian, ditanya bagaimana perasaan makcik sebab kematian anak. Jadi ini benda-benda yang sepatutnya soalan-soalan itu tak perlu dikaitkan kan. Jadi ini kata-kata Rasulullah ini membayangkan saat-saat akhir Rasulullah SAW. Sebab itu pada awal bulan Safar, kita pada awal bulan Safar ni tahun 11 Hijrah, Rasulullah wafat pada 11 bulan 11 tahun 11 Hijrah. Rasulullah keluar ke Uhud. Dari situ Rasulullah berdoa. Rasulullah pergi ke waktu malam di Bukit Uhud. Kita tahu Bukit Uhud Badar. Bukit Uhud ini peperangan yang kedua yang orang Islam banyak mati 70 orang. Kita tengok kalau kita pergi Madinah, syuhada Uhud tu ada situ ada 70 orang termasuk Hamzah. Rasulullah pergi ke syuhada itu, Rasulullah mengucapkan selamat tinggal untuk orang hidup dan orang yang mati. Rasulullah pergi, kalau kita pergi kubur, Rasulullah kata apa? Assalamualaikum ya dar kaum mukminin, annakum sabiqun. Salam sejahtera bagi penduduk orang-orang mukmin. Sesungguhnya kamu mendahului aku dan aku akan menyusuli kamu. Dalam kita pergi menziarah kubur pun kita kena ada perasaan macam tu. Barulah kita pergi kubur, kita tak isap rokok ataupun pergi gelak apa main buka handphone tak. Sebab kita kata assalamualaikum ahli kubur semua, kamu dah pergi dulu daripada aku, dan aku insya-Allah akan mengikuti kamu juga seperti kamu juga. Jadi kita barulah perasaan rasa kita ni akan mengikuti jejak mereka juga. Mereka dah mati, ayah kita dah mati, dan kita pula akan pergi mati juga. Contoh kita kata ayah pergi dahulu, mak pergi dahulu, dan insya-Allah takdirkan Allah kami pun akan mengikuti kamu juga, mati seperti kamu juga. Maka suatu itu kita barulah ada konsep perasaan betul-betul menziarahi kubur itu kan. Kalau macam tu 10 kali ziarah kubur pun tak ada rasa perasaan anak asal macam, ataupun duduk dalam kubur pun tidak ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada perasaan kematian sebab dia tidak ada roh itu tadi. Begitu juga Rasulullah pergi pada syuhada, Rasulullah kata macam tu. Rasulullah kata kamu dah mendahului aku dan aku akan menyusuli kamu kemudian nanti. Bagaimana orang mengucapkan selamat tinggal lah, bagaimana Rasulullah seolah-olah pergi ke kubur perang Uhud itu mengucapkan kubur, sebab Rasulullah sangat-sangat tersentuh dengan perang Uhud ini. Sebab perang Uhud ini adalah perang yang kedua yang banyak orang Islam banyak merasakan kekalahan lah kita kata. Sebab agama Islam ni kita kata agama yang komplit. Kalaulah segala peperangan itu Rasulullah menang semua, maka orang akan ikut lah.
Siapa mana ada tilkal ayam nudawiluha. Maknanya hari-hari ini ada hari yang menang, ada hari kalah, ada hari sehat, ada hari tak sehat. Itu maknanya sama juga, kita pun sama juga. Ada hari yang sehat, ada hari yang... Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang terus kita dapat, kadang-kadang bersabar tak dapat. Kalau lah kata doa terus jatuh ke bawah, jatuh, mana itu bukan prinsip sebenarnya. Dan Allah dalam doa-doa kita pun kadang-kadang dapat, kadang-kadang ambil masa. Jadi itu tilkal ayam, hari-hari itu berubah-ubah. Hari ini sehat, besok mungkin tak sehat. Hari ini orang tu sakit, kita sehat, mungkin lepas tu kita terlantar. Kita tengok orang tu sakit, kesian dia. Mungkin satu hari nanti kita akan sakit menjadi dia. Mana hari-hari itu akan bertukar jaga. Mungkin hari ini orang itu susah, kita senang. Mungkin nanti hari kita susah, orang lain senang pula. Itu mana hari-hari itu bertukar-tukar ganti. Tilkal ayyam, bertukar-tukar, ada kelebihan masing-masing. Kemudian baginda beredar naik ke mimbar, saya berkata, sesungguhnya aku akan mendahului kamu dan aku akan menjadi saksi terhadapmu. Kamu mendahului kamu, aku akan mendahului kamu juga, dan aku juga akan menjadi saksi terhadapmu, terhadap orang Uhud tadi. Demi Allah, aku sekarang benar-benar sedang melihat kepada kolamku. Sesungguhnya aku diberikan kunci seluruh kekayaan bumi dan atau kunci-kunci bumi. Demi Allah, aku bukan bimbang kamu tentang syirik selepas aku. Rasulullah kata, aku tak bimbang syirikan yang akan berlaku pada aku, tetapi yang aku bimbang ialah kamu berlomba-lomba merebut dunia. Kamu akan merebut dunia dan kamu akan mendapat kehancuran seperti mana yang berlaku pada umat-umat dahulu. Betul tak? Manusia sekarang berlomba-lomba merebut keduniaan, merebut pangkat, merebut tentang suatu benda keduniaan. Tapi kalau kita lihat kat sini, sepatutnya yang berebut-rebut ialah datang surau. Sebab di surau adalah banyak kelebihannya, dan tidak ada bumi tempat yang paling mulia sekali di dunia ini ialah Baitullah, rumah Allah. Ya, yang rumah Allah adalah paling mulia sekali berbanding dengan tempat-tempat lain. Walaupun tidaklah sehebat mana lain, tapi Baitullah sangat besar. Jadi siapa yang banyak duduk di rumah Allah, dia yang paling mulia. Tapi kalau orang itu sikit sangat duduk di rumah Allah, maka sikitlah kelebihan dia. Macam penjamaah semua banyak duduk di rumah Allah, daripada pukul 6.40, 6.50 tadi sampai pukul 8.30. Berapa jam duduk di rumah Allah? Duduk di rumah Allah. Kadang-kadang kita tak perasan, kita ingat surah Ar-Ra'd saja. Ini Baitullah, rumah Allah, rumah yang paling mulia, rumah yang segala-galanya kelebihan dikirakan, diganda-gandakan, segalanya perkiraan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak perasan kan? Tak perasan. Kadang-kadang jemputan-jemputan lain jauh kita boleh pergi, tapi jemputan Allah di sebelah rumah saja tak boleh. Jadi macam mana kita nak supaya Allah dapat memberi petunjuk kepada sesiapa itu? Makanya itulah bagi kita petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki, siapa yang berusaha untuk mendapatkan petunjuk. Mana petunjuk dari ini kena diusahakan, kena cari untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Pada satu malam, pada waktu tengah malam, baginda keluar ke Baqi' Al-Gharqad. Jadi Baqi' Al-Gharqad ni sebelah daripada Masjid Madinah kan, kita lawakan. Orang perempuan tak boleh melawat, orang lelaki boleh melawat. Baqi' Al-Gharqad. Mana Baqi' Al-Gharqad ni, kubur Baqi' situ ada 1,000 ataupun 10,000 setengah sahabat-sahabat yang dikubumikan, termasuk isteri-isteri Rasulullah dikubumikan di Baqi' Al-Gharqad ni. Tapi kita tak tahulah, ada mutawif dia tahu ini kubur siapa dia tak berbeza-beza, tapi dia tak tulis nama siapa kubur siapa. Sebab tak tulis itu mungkin akan timbul pemujaan dan sebagainya. Rasulullah berkata kepada kubur Baqi' di waktu malam. Kita pun boleh cuba sekali pergi dekat kubur Ar-Rawdah. Kita waktu malam kita tengok penghayatan. Wahai ahli kubur, kamu duduk
tidur kat sini, dan kita akan bayangkan kalau tempat mereka tu kita duduk. Satu hari kita pun akan dimandi ke sama ada di sebelah sana, di belakang sana, atau dimandi tempat lain, kan? Dan akan dibawa ke situ juga, dan secara bersorangan. Tidak ada teman lain kita yang akan berteman dengan kita di situ. Semua akan balik macam sebab bumi kan mayat, semua akan balik belaka. Tak ada orang jaga sebenarnya. Itulah hakikat sebenarnya. Rasulullah kata apa? Semoga kamu bersenang lenang dengan nikmat yang kamu kecapi di dalamnya berbanding orang lain yang menghadapi keadaannya. Telah datang fitnah sebahagian malam yang gelap gelita. Fitnah ni akan datang seolah-olah malam yang gelap gelita. Jadi malam gelap gelita ni kita tak nampak yang mana satu betul, yang mana satu salah, sebab gelap. Seolah-olah Rasulullah menggambarkan fitnah ni dalam keadaan gelap. Fitnah yang kemudian menyusuli selepas yang awal, sedangkan kemudian yang telah buruk dari yang awal. Maknanya fitnah ni daripada awal tu nampak buruk, tapi yang datang lagi teruk. Bukan lagi sikit-sikit, lagi dahsyat fitnah yang datang. Dan akhirnya Rasulullah kata, sesungguhnya kami akan menyusuli kamu. Maknanya we are coming, kita akan datang menyusuli kamu. Kamu dah berada dalam kubur ni wahai ahli Baqi', dan kami juga akan menyusuli kamu juga suatu hari nanti. Itu Rasulullah gambarkan. Maknanya tahap kita pergi menziarah kubur, konsep ini yang perlu kita ada. Sebab itu menziarah kubur ni satu perkara yang sangat besar sekali. Tapi kena datangkan perasaan dah. Datang kata, kamu dah pergi dahulu dan kami akan menyusuli kami. Dan kami pun berdoa kepada kamu supaya kamu dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga harapkan orang lain mendoakan kita setelah kita pergi nanti. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada bulan Safar 11 Hijrah, iaitu hari Isnin, Rasulullah SAW menghadiri kebumian jenazah di Baqi'. Setelah kembali, Rasulullah selalu ikut jenazah di Baqi', kubur Baqi'. Sebab Baqi' tak jauh dengan rumah Rasulullah. Setelah kembali, iaitu semasa dalam perjalanan, Rasulullah merasa sakit kepala. Kepanasan meningkat dengan mendadak, sehingga kan mereka mendapati ketinggian suhu panasnya dari atas serban yang membaluti kepalanya. Bila tak serban, rasa panasnya. Bagaimana panas Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah kata, para anbiya ini diuji dengan 2 kali ganda daripada orang lain. Dan kalau kita sakit, Rasulullah lagi sakit pada kita lagi. Ini sampai letak dah ni, sampai terasa panas kepala Rasulullah SAW. Masa Rasulullah sakit itu menunaikan solat secara berjamaah dengan para sahabatnya selama 11 hari. Untuk maklumat, Rasulullah sakit sebenarnya selama 13 hari. Rasulullah sakit selama 13 hari. Sebelum 11 hari, maknanya berjemaah, Rasulullah sempat berjemaah dengan para sahabat 11 hari waktu sakit. Hari yang ke-12, hari yang ke-13, hari yang ke-11, 12, 13 Rasulullah tak boleh berjemaah dengan Rasulullah. Rasulullah minta supaya Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Jadi ini adalah sebagai clue Rasulullah supaya nak suruh jadi pengganti itu, siapa yang nak ganti Rasulullah selepas kematian. Rasulullah tak mention, tidak sebut siapa yang bakal akan menggantinya sebagai pemerintah, khalifah ataupun Amirul Mukminin. Maka Rasulullah mengisyaratkan supaya Abu Bakar menjadi imam. Sebab Rasulullah sentiasa dalam kehidupan kebanyakannya Rasulullah jadi imam. Semua jadi, tidak ada siapa yang mendahului Rasulullah menjadi imam, melainkan Rasulullah saja. Melainkan di saat-saat akhir ini, waktu Rasulullah sakit ini. Okey, kita lihat minggu terakhir. Sakit Rasulullah SAW ini salah satu daripadanya. Rasulullah kata sesungguhnya dia rasa sakit sebab kesan daripada dia memakan daging kambing di Khaybar yang dimasukkan oleh orang Yahudi itu. Daripada kesan situlah datang balik daripada Rasulullah SAW sebagai racun yang diberikan kepada seorang perempuan kepada Rasulullah, berbahagian bahu kambing itu.
Bila Rasulullah sakit, Rasulullah semakin berat. Lantas baginda bertanya kepada istrinya, Rasulullah, bila Rasulullah sakit dalam keadaan 13 hari itu, Rasulullah bertanya kepada siapa? Kemana lagi selepas ini? Lepas ini rumah siapa pula? Lepas ini rumah siapa pula? Lepas ini rumah siapa pula? Mana isteri Rasulullah sewaktu itu ada 9 orang, kan? Mereka isteri Rasulullah semua ada 11 orang, dan masa hayat Rasulullah itu ada 9 orang. Maka Rasulullah bertanya, giliran esok di mana? Di mana aku esok? Di mana aku esok? Maka isteri Rasulullah akan memahami maksud tujuan baginda, lalu menyerahkan kepadanya untuk memilih di mana saja dia ingin berada. Tak ada gaduh lah. Lantaran itu baginda berpindah ke rumah Aisyah. Rasulullah minta kepada sama Rasulullah sebenarnya tak larat dah nak gilih di antara rumah-rumah. Rasulullah kata, boleh tak minta persetujuan daripada isteri lain supaya Rasulullah nak berada di rumah isteri yang paling dikasihi, yang paling cinta, iaitu Aisyah binti Abu Bakar. Maka disetujui oleh para isterinya. Maka daripada rumah Maimunah ini, maka Rasulullah dipapah sehingga macam seolah ditarik kaki dah. Rasulullah tak berjalan, tak larat dan nak angkat kaki oleh Al-Fadl bin Abbas, sepupu dia, dan Ali bin Abi Talib, dia pun sepupu juga. Ali bin Abu Talib sepupu Rasulullah, Al-Fadl pun sepupu Rasulullah SAW daripada anak Al-Abbas. Dalam keadaan kepala yang berbalut, baginda melangkah sehingga masuk ke rumah Aisyah. Lalu baginda menghabiskan minggu terakhir kehidupannya di sisi Aisyah. Sebab itu Aisyah, dia kata, di antara nikmat yang paling besar yang dia dapat tinggal, dia Rasulullah wafat di rumah dia. Rasulullah wafat di rumah dia, di atas paha Rasulullah, paha Aisyah bersandar di Aisyah. Aisyah boleh lihat. Jadi saya pelik betul yang ajaran Syiah ini, dia meletakkan Aisyah ini sebagai orang perempuan yang paling jahat sekali, dan Abu Bakar yang paling jahat sekali. Itu bagaimana meruntuhkan Islam itu sendiri, kan? Kita lihat dari peristiwa kematian Rasulullah inilah Syiah mengambil kesempatan. Dia banyaklah dia kata Abu Bakar sebagai mengebuk kuasa daripada Rasulullah. Sepatutnya Ali sedang. Kita lihat bahawasanya selepas kematian Rasulullah mati hari Isnin pagi waktu duha. Hari Selasa Rasulullah tak kebumikan lagi. Hari yang ketiga baru Rasulullah dikebumikan. Lambat Rasulullah dikebumikan. Mana sebab ada urusan lain. Maknanya kita lihat nanti bagaimana sahabat-sahabat satu hari solat jenazah daripada pagi 10 orang untuk siapa yang memandikan Rasulullah, kan? Sehingga kan tempat nak ke bumi pun diperdikaikan. Di mana tempat nak bumi? Sebab satu perkara yang tak pernah berlaku oleh para sahabat. Sahabat rasa macam terkejut sebab kematian Rasulullah, kan? Kematian sahabat, orang yang paling dia sangat sayangi, dan mereka hari-hari bersama Rasulullah. Tiba Rasulullah tak ada. Jadi mereka seolah hilang tumpuan para sahabat ini. Maka dia mereka bawa jenazah, bawa Rasulullah ke rumah Aisyah. Di 5 hari sebelum kewafatan, pada hari Rabu, iaitu hari yang sebelum kewafatan, hari Rabu, maknanya hari Rabu, mana ada Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, mana hari Rabu sebelum kewafatan, tubuh baginda bertambah panas sehingga menambahkan kegeringan demam itu, menyebabkan baginda pitam. Kemudian baginda berkata, simbahlah aku dengan 7 bekas daripada air perigi. Sebab itu saya dulu tengok juga orang cari 7 air telaga untuk buat ubat. Rupanya masa Rasulullah ni dalam keadaan yang sakit, Rasulullah minta disimbahkan air ke kepala dia dengan 7 perigi. Ini sahih, 7 gerbah ni macam satu, dia buat dengan kulit belulang kambing. Dia cantum kulit tu, dia buat sebagai untuk simpan air, macam plastik lah macam kita. Tapi dia dulu buat kulit. Dulu di mana ada plastik, kan? Dia buat untuk nak pergi mana-mana, dia bawa tu lah untuk simpan air. Dia simbahkan dibasuhkan kepala Rasulullah ni selama 7 perigi yang berlainan, supaya aku dapat keluar bertemu dengan orang yang menyampaikan amanat kepada mereka. Rasulullah nak keluar. Apabila Rasulullah
keluar. Sebab kita tahu bahasanya kalau kita tengok gambarannya, Ar-Raudhah dengan Masjid Rasulullah, dengan Aisyah, dengan kubur dia dekat. Jadi Rasulullah boleh nampak, boleh pergi. Rasulullah tengok buka tabir dia, Rasulullah boleh nampak masjid daripada rumah dia. Maka Rasulullah nak keluar berjumpa dengan mereka. Tapi bila Rasulullah bangun, terus pingsan. Bila bangun, terus pingsan. Bangun, terus pingsan. Sebab itulah akhirnya Rasulullah kata, sebab sahabat-sahabat tak solat, menunggu-nunggu untuk Rasulullah jadi imam. Akhirnya Rasulullah kata, bagilah Abu Bakar menjadi imam. Maka tapi anak dia Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa bagi dekat Abu Bakar? Abu Bakar ni seorang yang lembut, seorang yang tak kuat, dia selalu sedih, selalu menangis. Maka Rasulullah kata, tidak, bagi kepada Abu Bakar. Hingga kan Rasulullah usap kepala sampai 7, maka pengsan lagi. Maka Rasulullah kata, cukuplah. Setelah itu baginda rasa sedikit kelegaan, lalu baginda masuk ke masjid sambil berbungkus kepalanya. Sebab dia disiram dengan air 7 kali itu, maka Rasulullah selesai sikit. Setelah duduk di atas mimbar, baginda berkhutbah. Inilah misi khutbah hari Rabu, khutbah yang terakhir yang para sahabat dapat tengok Rasulullah SAW. Rasulullah kata kepadanya, Allah menimpakan kutukannya ke atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka itu menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Bahasa Rasulullah sangat murka kepada orang Yahudi sebab mereka sentiasa menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadat. Kita pun banyak sekali menampakkan wali-wali kan, di tempat-tempat menjadikan kubur-kubur wali sebagai pemujaan. Lepas tu kumpulan sufi-sufi tertentu, dia pergi ke kubur, dia minta. Kalau di Pakistan dia ada satu pesta tahunan, pesta puja kubur. Kubur wali dia besar. Di situ ada macam fanfare lah. Macam fanfare dia ada semua, ada mainan apa semua. Jadi di situ kita masuk, kita minta lah apa-apa benda daripada hajat-hajat. Tak dapat apa benda pun minta daripada hajat ahli kubur itu. Di Yaman pun banyak ada kubur-kubur itu. Sebab itu itulah Rasulullah ada pesan dia. Sebab itu kita tengok di Mekah, kerajaan Saudi dijaga sangat kan. Ya Allah tak boleh nak pegang, tak boleh, dia macam syarif sangat. Kita tahan, kata apalah Arab ni, aku nak pegang ni pun tak boleh. Sebab itu yang niwaknya, dia tak nak. Ada orang Pakistan, dia ambil kain sembang, dia balik kata tu, dia tarik, dia cium kain. Dia macam terlalu. Ada saya tengok sendiri dengan mata saya sendiri di Bakir ni, orang mana tu, dia ambil tanah tu, dia masukkan plastik, dia simpan poket. Tak tahu apa hukum dia. Nak bawa, nak ambil berkat tanah di kubur Bakir. Dia macam jalan jahilan. Maknanya kubur ni dia dah mati kan. Kita kubur mati, mereka kubur Rasulullah pun kita menziarah, kita doakan kepada Rasulullah, itu khusus bagi dia. Jadi kadang-kadang orang ambil kubur-kubur wali-wali itu dia buat. Kalau kita pergi di mana? Di Karbala. Karbala tu memang ada pesta tahunan untuk puja kubur para kubur Husain apa saya boleh ya kat situ. Dia memang dah seakan-akan katanya tak perlu lagi dah pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji. Mentawah kawasan itu dah jadi satu amalan haji juga. Jadi mana tak, kerana pergi haji jauh, jadi seolah-olah menziarahi kubur dia tu atau buat pujaan kubur tu dah cukup. Itu dia kesesatan tu akan berlaku, pemujaan kubur. Banyak tempat-tempat kita pun ada di Bangkok, di Thailand pun ada kubur-kubur orang. Macam di Pakistan tu, kubur itu kubur nama dia Bari Imam. Bari Imam ni mana imam besar. Sebab dia lah yang membawa Islam di kawasan Punjab, kawasan Pakistan tu. Maka bila kubur itu dia puja, dia buatlah pesta supaya tahunan. Kubur tu tak payah cakap lah, besar dengan permata, dengan apa semua cantik semua kan. Maka dah tak ada lagi dah apa yang Nabi Muhammad larang ni, supaya jangan membuat pemujaan kubur. Sebab dia belas sekali dia minta dengan kubur tu lah. Seolah kuasa Allah tu tak ada. Minta dengan kubur dan minta dengan Allah. Itu dah syirik. Share. Kubur pun berkuasa, Allah pun berkuasa. Tak tahu mana satu. Jadi Allah tu kongsi-kongsi kuasa lah.
macam kongsi kuasa, macam syirik sebenarnya share maknanya Allah berkongsi kekuasaan. Allah pun berkuasa, kubur pun berkuasa. Jadi sepatutnya Allah yang berkuasa, satunya tidak ada yang berkuasa. Tapi bila kita syirik, pokok pun berkuasa, Allah pun berkuasa. Dengan puja-puja, dengan bukit, dengan apa, dengan berkat kata la ilaha illallah. Mula syirik, puja dengan datuk dewa semua siap. Last sekali dengan berkat kata la ilaha illallah. Itu doa jampi dia tu kan. Oh, dia tak disebut la ilaha illallah, tapi dia syirik. Sebut. Setelah baginda terasa sakit, kelegaan Rasulullah pergi dan Rasulullah menimpa, maka Rasulullah kata, Rasulullah, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhazu qubur anbiya'i masajid. Allah melaknat di atas Yahudi dan Nasrani, mereka jadikan kubur nabi-nabi mereka menjadi tempat beribadat. Mereka menjadikan tempat ibadat. Kita ada juga, saya tengok kubur arwah Ni Aziz di Pulau Melaka tu sangat simple. Cuba pergi tengok, ada batu sikit, tak ada apa. Cuba tengok di kubur di pondok dekat Pulau Melaka. Dia mungkin dia wasiat apa. Jangan jadikan kubur sebagai berhala dan disembahan. Berhalakan, sembah. Sebab itu zaman Nabi Nuh dulu, Udda wa Su'ah itu ada 5 orang ahli soleh sebenarnya di dalam zaman Nabi Nuh dulu. Mereka ni adalah orang-orang alim. Setelah mereka ni mati, maka umat-umat kata, kita kalau dulu ada syekh ni kita beribadat. Orang dah lupa pada ajaran-ajaran syekh dulu. Dia 5 orang ni sentiasa mengajar orang baik. Tapi dah kerana orang tak ingat, macam mana kita nak ingatkan dia? Apa kata kalau kita buat patung dia supaya peringatan dia? Dia tengok syekh ni, dia ingat patung dia. Dia ingat patung, dia ingat syekh, ingat ajaran dia. Maka kelamaan dia pun sembah Allah. Tapi boleh ingat ke patung dia, dia sembah Allah. Ingat lama kali, tak payah dah, Allah sembah patung saja. Last kali dia potong-potong, copkat, sembah patung. Last kali patung tu ajalah yang disembahnya. Itu dia, kronologi tidak berlaku. Sikit. Mula-mula tak ada rasa lagi, buat sikit. Lama-lama bila kita kata haram, dia tak diterima dah. Kita kata ini dosa ni, mana ada, dia tak boleh tinggal sebab dah sebati dengan dia. Baginda menawar dirinya supaya dikisas. Satu masa kita lihat pasal Rasulullah, saya dah cerita itu, bila Rasulullah naik mimbar, Rasulullah kata, sesungguhnya aku menjadi saksi kepada kamu, sesiapa yang aku dulu berhutang dia, sesiapa yang aku menzalimi mereka, sesiapa yang menyakiti aku, maka kamu boleh hari ini aku berkisas, minta balas ataupun apa yang aku enyaya kepada kamu, kau boleh tuntut pada aku hari ini. Atau Rasulullah dah sakit dah, tak apa-apa hari dah. Maka kat sini kita tengok kisah sini adalah, maka bila Rasulullah tawar macam tu, ada seorang lelaki yang datang, dia kata, ya Rasulullah, bila kamu kata kamu offer kepada kami untuk kami minta balas, maka aku nak minta balas. Kamu telah menyakiti perut aku sewaktu satu peperangan, kamu cucuk perut aku dengan kayu sugi sambil menyakiti perut aku. Maka Rasulullah kata, oh kamu. Maka Rasulullah kata, boleh. Maka di saat itu Al-Fadli dan Ali semua kata, ya Rasulullah, biarlah kami jadi gantikan daripada tempat orang itu. Kisahlah kami, jangan kisahlah kami ni sebagai ahli keluarga kami, janganlah buat kepada Rasulullah. Rasulullah dah sakit, tunggu hari saja dah. Tapi lelaki ini tetap nak menuntut balas dendam kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kata biarkan. Rasulullah buat dalam keadaan baju. Maka Rasulullah pergi ambil satu tongkat bawah tu. Maka dia kata, Rasulullah, sewaktu kau cucuk aku, kau tak berbaju. Rasulullah angkat dia. Maka orang lelaki lagi, nama dia Ukashah bin Muhsin. Ukashah bin Muhsin ni, dia pun ambil, Rasulullah buka perut dia, maka dia ambil tongkat dia, pusing dalam keadaan nak pukul Rasulullah. Maka sewaktu dia nak pukul tu, dia lepaskan tongkat di belakang, dia kucuk perut Rasulullah. Sikit lagi sebelum tu, Rasulullah kata, ya Ukashah, kenapa kau nak minta balas ni? Sebenarnya Ukashah dah dapat dah jaminan Rasulullah. Sebab tu Rasulullah kata, umat aku akan masuk dalam syurga tanpa hisab selamanya 70,000 orang. Maka Ukashah ni dah ciri, dia kata, ya Rasulullah, aku nak seorang.
Aku nak juga Rasulullah. Maka Rasulullah, okey, bagi Ukasyah tak pisah. Maka bila orang lain pun nak juga, orang lain kata, Rasulullah kata, tak ada dah. Ukasyah ada dapat, orang lain tak dapat dah. Ukasyah dapat. Rasulullah kata, tidakkah kamu Ukasyah, kamu dah dapat masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab? Ya, aku dah dapat. Tapi engkau dah bagi peluang nak balas, aku nak balas. Maka bila dia angkat perut Rasulullah, dia pergi kucuk perut Rasulullah. Bila dia kucuk Rasulullah, Rasulullah kata, apakah kamu buat ni ya Ukasyah? Apa yang kamu nak buat ni? Apa yang kamu nak sebenarnya? Ukasyah kata, sebenarnya aku nak, sebab dia tahu Rasulullah dah sakit. Dia tahu, aku nak orang yang terakhir mengucukkan perut kamu, bersentuh dengan kulit kamu adalah aku. Sesiapa yang boleh menyentuh kulit Rasulullah SAW saat akhir ini, dia kata, dia orang itu diharamkan daripada syurga. Daripada tadi, sahabat-sahabat tadi macam nak kecam Ukasyah, dia kata, Allah, Ukasyah dapat lagi pula. Dah buat ni dapat dah jaminan Rasulullah masuk syurga tanpa hisab. Hari ini dapat pula jaminan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah doakan kepada Ukasyah. Jadi itulah teknik Ukasyah untuk mendapat pelukan Rasulullah terakhir. Maka Rasulullah kata, ya Rasulullah, apalah aku nak buat kepada kamu, bi abi wa ummi, dengan mak, demi Allah, dengan mak ayah, takkanlah aku nak menyakiti kamu ya Rasulullah. Sedihkan begitu, aku hanyalah nak mendapat keberkatanmu saat sebelum orang yang terakhir, orang yang mengucuk bersentuh dengan kulit kamu ya Rasulullah. Inilah kisah yang saat terakhir-akhir, hari-hari yang terakhir, 5 hari sebelum wafatan Rasulullah pergi naik mimbar, kata, kalau saya buat salah, buatlah saya. Kalau pernah menzalimi atau saya pernah pinjam duit ke, saya pernah apa, minta lagi, siapa nak minta, macam itulah. Maka Rasulullah menjadi penyaksian untuk pada umatnya. Maka sebenarnya sewaktu Rasul kata macam itu pun, bahasa Arab kata, kepala muka para sahabat ni semua duduk di kaki, tak berani nak menjenguk kesedihan waktu Rasulullah bercakap. Tapi Ukasyah memberanikan diri untuk minta balas. Sebenarnya bukan minta balas, itu adalah Ukasyah bin Muhsin. Dia mendapat 2 jaminan daripada Rasulullah SAW. Iaitu di akhir-akhir kemudian Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang paling pemurah kepada aku dalam sahabat sekali lagi. Mendengar itu, maka Abu Bakar menangis. Saya berkata, kami tebus dirimu dengan bapa dan kami ya Rasulullah. Lihatlah orang tua ini itu. Rasulullah SAW memberitahu tentang seorang hamba yang diberikan Rasulullah kata, satu hari Rasulullah kata, sesungguhnya seseorang itu diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang hamba. Rasulullah kata seorang hamba, Rasulullah tak sebut nama dia. Seorang hamba diberikan pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dia nak hidup kekal di dunia, sementara dia nak hidup kekal selama-lamanya, ataupun dia nak dipanggilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hamba itu dipilih untuk bersama kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila dengar perkataan itu, Abu Bakar menangis. Tak esak. Maka sahabat-sahabat tadi, diam Abu Bakar, janganlah bising. Maka Rasulullah kata, Abu Bakar kata, demi dirimu dan bapa dan kami. Abu Bakar berkata, lihatlah orang tua ini Rasulullah. Lihatlah tua ini. Rasulullah SAW memberitahu tentang seorang hamba yang diberikan pilihan kepada Allah, sama ada untuk mendapatkan kesenangan dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Mana Allah memberi pilihan kepada Nabi Muhammad, sama ada Nabi Muhammad nak kekal hidup selama-lamanya, ataupun Nabi Muhammad nak dipilih untuk bertemu dengan Allah. Maka sebenarnya hamba yang diberi pilihan itu ialah Rasulullah SAW. Rasulullah tak sebut nama dia, tapi Abu Bakar boleh memahami hamba itu adalah Rasulullah SAW. Sebab itu Rasulullah menangis. Maka Rasulullah kata kepada sahabat-sahabat dia, sesungguhnya orang yang paling murah kepada aku dalam bersahabat dan mengorbankan hartanya ialah Abu Bakar. Rasulullah kata, kalau aku beri pilihan untuk menjadikan sahabat Khalil, maka aku pilih Abu Bakar jadi Allah. Sesungguhnya seseorang itu diberi balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Rasulullah kata, aku tak boleh memberi balasan kepada Abu Bakar kerana aku tak pandai nak beri
balasan sebab banyaknya jasa Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Islam. Maka kalaulah aku boleh mengambil seorang kekasih selain Tuhanku, kalaulah kata Allah hendak menjadikan kekasih sebagai Tuhanku, nasihat aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihnya. Tapi Syiah mengatakan Abu Bakar adalah orang kafir. Bayangkan, jadi macam mana dia nak bahaya sebenarnya. Itu macam destroy Islam sebenarnya. Bila Rasulullah ni seorang yang tak pandai pilih kawan, tak pandai pilih sahabat, sampai dalam perjalanan hijrah Abu Bakar, dalam paling baik, tiba-tiba sahabat dia ni makan diri, makan tuan. Jadi macam mana Islam sendiri? Kita nampak macam image pakai sebuah pakai apa semua kan. Tapi ajaran sebenarnya masalah. Sebab Al-Quran yang kita ada kat sini ni tak lengkap, ada lagi yang lengkap. Jadi kat situ orang kata susahlah nak hukum macam mana kan. Sebab itu kena jahat. Bila dah kita terpeso dengan ajaran-ajaran macam ni, susah nak kembalikan. Susah memang tak boleh. Sebab saya cuba nak, ataupun saya tak mampu untuk berdebat. Sekali debat saya menjadi Syiah juga. Sebab maknanya hujah-hujah itu memang hebat. Kalaulah aku boleh mengambil seorang kekasih selain Tuhanku, najib aku akan mengambil Abu Bakar. Itulah martabat. Kalaulah seorang imam semua ni tak akan bersama dengan Imam Abu Bakar. Keimanan Abu Bakar itu sangat tinggi. Tetapi hubungan itu hanyalah sekadar persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam. Jangan biarkan mana-mana pintu di dalam masjid ini melainkan hendaklah ditutup. Mana kalau pintu masjid ini ada ditutup, maka pintu yang Abu Bakar masuk tu jangan tutup. Mana kelebihan Abu Bakar. Dan seterusnya kita akan minggu depan pula, atau tahun depan pula, bulan depan pula, 4 hari sebelum kewafatan Rasulullah SAW. Dan di antara wasiat terakhir, kalau Syiah dia kata Rasulullah ni wafat di rumah Fatimah. Dia sebenarnya nak balik kepada Fatimah. Rasulullah wafat di rumah Fatimah, bukan Rasulullah wafat di rumah Aisyah. Sedangkan sahih Rasulullah dia menebusi. Jadi sebab dia nak kata dia nak kepada ahli bait, lepas tu dia akan kata Abu Bakar ni dengan anak dia rebut kuasa Rasulullah sebab Rasulullah mati. Itu dia pusing fakta. Dan di antara wasiat terakhir Rasulullah SAW ialah salat. Ada hadis kalau Syiah kata ummati, umatku. Ada Rasulullah kata ummati, tapi bukan saat akhir. Saat akhir ni adalah Rasulullah katakan salat. Jadi sangat penting Rasul. Wassalah wa ma malakat aymanukum. Kamu kena jaga solat dan jaga orang yang di bawah kekuasaan kamu. Wa ma malakat aymanukum, yang di bawah termasuk isteri dan anak-anak semua tu, dan bawah jagaan. Yang penting sekali as-salah. Rasulullah mengurangkan sebagai Rasulullah tu Rasulullah saat akhir sampai pengsan, Rasulullah tak boleh pergi solat berjemaah. Di dalam solat Rasulullah izinkan, isyaratkan kepada para sahabat supaya mereka solat teruskan bersama, berimamkan Abu Bakar. Maka kat sini Allah menerangkan tentang kehebatan Abu Bakar, seolah-olah Rasulullah nak terangkan bahawasanya kelebihan Abu Bakar, maka Abu Bakar lah selayaknya menjadi pengganti Rasulullah SAW. Sebab sejarah Islam, orang yang pertama menerima Islam ialah Khadijah binti Khuwailid, seorang perempuan. Yang kedua ialah daripada lelaki dewasa ialah Abu Bakar bin Abu Bakar. Okey, daripada kalangan kanak-kanak yang kecil-kecil dewasa dia Ali bin Abi Thalib. Di kalangan hamba-hamba ni ialah Zaid bin Harisah. Jadi seterusnya, maka daripada Abu Bakar ni lah dapat berdakwah daripada pembesar-pembesar Quraisy seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan sebagainya. Jadi di saat-saat orang Islam waktu itu tidak menerima Islam, tapi naiknya Abu Bakar yang sentiasa hampir-hampir mati dipijak oleh pembesar Quraisy,
di depan Kaabah sewaktu dia menghalang mereka daripada membiarkan Rasulullah SAW. Saat terakhir juga yang dihebat oleh Abu Bakar, sewaktu Abu Bakar ni ayah dia Quhafah ni meluk Islam lambat meluk Islam. Akhirnya Quhafah ni meluk Islam juga. Sewaktu Quhafah ni selepas pembuka kota Mekah dah, baru ayah Abu Bakar masuk Islam. Sewaktu ayah Abu Bakar masuk Islam dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar menangis. Maka Rasulullah kata, "Ma bika ya Abu Bakar? Apa kena dengan kamu Abu Bakar? Bapa kamu masuk Islam, kamu menangis." Nah, dia kata cintanya Rasulullah Abu Bakar kepada Rasulullah. Ya Abu Bakar kata, "Ya Allah, alangkah baiknya kalau yang masuk Islam itu bukan bapa aku, tapi Abu Talib." Mana Abu Talib sepatutnya dia kata dia sedih, sepatutnya yang masuk Islam itu Abu Talib, bukan ayah dia. Maka mana dia seolah kata dia nak bagi Rasulullah gembira, nak Rasulullah tak nak Rasulullah sedih. Bila ayah dia masuk Islam, dia sedih. Macam kata, kalau orang tu dapat, kalau dia dapat, alangkah baiknya kalau dia dapat, bukan aku yang dapat. Macam itulah. Maknanya nak cakap bagaimana Rasulullah, sebab bila sewaktu dalam peperangan, sahabat-sahabat semua berlomba-lomba untuk mengatasi Abu Bakar dalam segala hal. Kan? Dalam peperangan Tabuk, Abu Bakar memberikan semua harta dia kepada perjuangan Islam. Mungkin adalah kelebihannya, maka Rasulullah bagi semua perjuangan. Masa hijrah pun dia bawa semua. Maka Sayyidina Umar nak menang daripada Abu Bakar, tak boleh. Dalam satu hari Rasulullah kata, siapa yang menziarahi orang mati, Abu Bakar kata dia. Siapa yang infak, siapa yang buat ini, siapa yang buat ini, semuanya Abu Bakar mengatasi semuanya. Maka dia layaklah menjadi Khalilullah. Rasulullah kata, kalaulah tidak ada lain, Allah tidak menjadikan Allah sebagai kekasihnya, nasib aku menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihnya. Dan Rasulullah pula kahwin dengan anak dia pula, anak Aisyah binti Abu Bakar. Itulah maknanya hubungan akrab. Walaupun dia akrab sebagai bapa mertua, dia tidak ambil kesempatan, tidak mengambil, terus beradab dengan Rasulullah SAW. Kita tengok dia dah main pusing gitu kan. Sepupu Rasulullah kahwin dengan sepupu ya, dengan bapa kan. Fatimah kahwin dengan Ali, sepupu kan. Sama juga. Umar kahwin, anak Sayyidina Umar kahwin dengan Rasulullah. Macam tu. Sayyidina Utsman kahwin dengan dua orang anak Rasulullah, Qasum dan Ruqayyah. Itu namanya hubungan kekeluargaan mereka apa. Jadi menjadi contoh teladan sepanjang zaman. Jadi insya-Allah pada akan datang kita akan bincang pula saat-saat akhir Rasulullah SAW. Jadi semoga Rasulullah kata sesungguhnya mau'idukum, sesungguhnya appointment kita dengan Rasulullah ini bukan di dunia, tetapi pertemuan kita dengan Rasulullah ialah di Al-Haud, di kolam Al-Kausar. Di waktu itulah kita akan bertemu dengan Rasulullah untuk diberi minum oleh kolam Kausar. Al-Haud, kolam itu bersama dengan tangan Rasulullah SAW. Jadi sesiapa yang di situlah ada malaikat yang klasik, panggil kata, membezakan siapa yang layak untuk minum dan siapa yang tak layak untuk minum. Dan siapa yang tak layak itu dihalau, dikatakan dihalau seperti mana kita halau daripada lembu lembu atau kambing nak minum air, kita halau macam tu. Macam itulah dihalau. Sebab mereka ini tak layak untuk minum air Kausar, sebab di zaman di masa hidupnya dia membuat perkara-perkara yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Jadi semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi peluang untuk mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Syafaat itu sangat penting, dan mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW, dan mendapat peluang untuk minum daripada kolam Al-Kausar. Al-Haud itu minuman itu cawan-cawan tempat minum itu sebanyak bintang-bintang lain. Kalaulah kita tak dapat minum air Kausar itu, maka kita dalam keadaan dahaga dan tidak rasa. Jadi kalau simptom-simptom pulang-pulang kita dapat minum air situ, kita dapat yang kita dapat ni, maka akhirnya kita akan dapat masuk syurga kan. Tapi kalau yang ni fail, yang ni pun tak dapat, yang ni pun tak dapat, yang tak dapat, macam mana nak dapat kejayaan sebenarnya? Dah gagal semua kan. Jadi semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
dalam hadis dikatakan as-salah as-salat. Jadi tak ada peluang lain ialah solat. Kita perbanyakkan solat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyak selawatnya. Dan kita juga ada kewajipan wajib untuk berselawat dalam sembahyang. Kalau tak selawat tak sah sembahyang. Jadi yang wajib tu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu solat wajib. Jadi yang lain selebihnya tu kita membanyakkan solat. Siapa yang membanyakkan solat, Rasulullah kata tukfiru hammaka wa yaghfir dzambaka. Dihilangkan segala kesulitan hidupnya dan diampunkan segala dosanya. Itu mana kelebihan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim. Minta maaf semua kerana masa sikit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.